Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, kena sokong kerajaan jika nak peruntukan. Kerajaan buktikan tak ke tepi pemimpin pembangkang. Bekas Ketua Menteri patut sokong kerajaan Pulau Pinang. Rombak Kabinet sekarang, kata KJ beritahu Perdana Menteri. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa pemberian peruntukan kepada Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah rasuah, walaupun Perdana Menteri menafikan menyogok wakil rakyat berkenaan. Bekas Perdana Menteri berkata Ahli Parlimen Bersatu yang beralih sokongan mengaku diberi peruntukan untuk kawasan mereka yang biasanya diberi kepada wakil rakyat kerajaan sahaja. Katanya segala pemberian ini tetap rasuah kerana yang tidak sokong PM tidak dapat. Ada pemberian lain juga diakui oleh Wakil Rakyat Bersatu. Sebelum ini, Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman mengaku menerima peruntukan pembangunan susulan pengisytiharan sokongan mereka kepada Kerajaan Perpaduan. Selain mereka, tiga lagi Ahli Parlimen Bersatu yang menyeberang adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Pulau Kangsa, Zahari Kecik Jeli dan Terbaru, Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abdul Faizal, Bukit Gantang. Dalam ucapan penggulungan Kongres Nasional PKR 2023 di Putrajaya, Anwar berkata Ahli Parlimen Pembangkang menyokongnya kerana yakin dengan dasar bawah kerajaan perpaduan. Katanya sebab itu Ahli Parlimen menyeberang. Dia kata kita bagi sogokkan sedangkan tidak ada. Saya tak jumpa mereka sebelum mereka buat keputusan dan apabila mereka kata nak jumpa, saya kata buat keputusan dahulu, boleh jumpa. Barisan Ahli Panel Forum bertajuk Setahun Kerajaan Madani, apa seterusnya? Memberi pengiktirafan kecil kepada pentadbiran Anwar Ibrahim tetapi berkata Perdana Menteri ke-10 itu perlu berusaha lebih keras untuk menunaikan janji-janjinya. Antara yang lantang membidasnya adalah wartawan veteran Arna Deswaran yang hanya memberikan kerajaan hari ini grade D tolak bersasarkan prestasi mereka selepas setahun mentadbir. Katanya satu-satunya perkara yang konsisten Anwar lakukan adalah kemahiran berpidatonya. Sudah tentu kami mengalu-alukan pindaan rang undang-undang pemasuhan hukuman mati mandatori 2023 dan pindaan ke atas kanun kesesaan dan kanun acara jenayah bagi menjadikan tindakan menghendap sebagai satu kesalahan. Tetapi sebelum dia berkuasa, pakatannya berjanji untuk menghapuskan PPPA dan Akta Hasutan. Sebaliknya kami melihat apa yang berlaku terhadap serbuan dan rampasan ke atas jam koleksi Pride yang tertera warna pelangi yang didakwa melambangkan simbol komuniti LGBT. Ini mengulangi apa yang kerajaan UMNO lakukan terhadap Bersih. Nadia Swaran juga berkata di bawah pimpinan Anwar, media sepatutnya lebih bebas, namun sebaliknya pula yang berlaku apabila masih ada laman web yang disekat. Kata Nadia Swaran, usaha memerangi rasuah adalah perkara yang paling kurang ditangani oleh kerajaan. Dalam beberapa kejadian, Anwar telah diselah kerana tidak menunaikan janjinya dengan kumpulan hak asasi manusia seperti Swaram dan Lawyers of Liberty menyuarakan rasa tidak puas hati mereka. Katanya apa yang kita lihat tidak banyak. Bagaimana pula dengan skandal projek kapal tempur pesisir LCS? Ini adalah antara perkara yang kerap mereka ungkit sebelum ini tetapi kini membisuk. Nadia Swaran berkata jika kerajaan serius memerangi rasuah, ia memerlukan seseorang yang bersih. Katanya kita lihat Ketua SPRM Azam Baki dengan penjelasannya yang meragukan tentang abangnya yang menggunakan akaunnya untuk membeli saham namun dia dilantik semula oleh Anwar. Meskipun Nadia Swaran memuji tindakan Anwar yang memotong gaji jemaah menterinya sebanyak 20% setiap bulan, tapi dia mempersoalkan saiz rombongan perjalanan Anwar ke luar negara yang dikatakan masih besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak sesekali menjadikan perbezaan politik untuk menindas pemimpin parti pembangkang. Malah ia dibuktikan dengan membawa wakil pembangkang dalam lawatan kerja dengan kerajaan luar. Perdana Menteri berkata perkara itu bagaimanapun tidak pernah dilakukan ketika pembangkang menjadi kerajaan. Katanya saya marah kepada pembangkang pun saya ikut peraturan. Saya pergi ke Kedah untuk berunding berkaitan hal sepadan Sadau dengan Bukit Kayu Hitam. Memang tidak diundang Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli. Namun saya putuskan untuk undang. Perdana Menteri Thailand tidak mengundang mereka untuk makan tengah hari di Sadau. Saya yang beri nota kepada PM Thailand mereka ikut rombongan supaya ikut sama dalam jawatan kuasa itu. Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan sepatutnya pihak pembangkang mempunyai semangat yang sama dan tidak terus menyebarkan cacian bertujuan memburukkan kerajaan. Katanya seperti dalam perundingan dengan Perdana Menteri Thailand, jarang kita bawa pembangkang. Semasa Kota Baru, Datuk Seri Tengku Yudin Hassan jadi menteri dalam mesyuarat dengan kerajaan luar, tidak pernah wakil pembangkang dibawa bersama. Saya bawa wakil pembangkang. Saya tahu hak saya boleh berbeza dari segi politik tetapi tetap mengiktiraf kedudukan mereka dan memang mengiktiraf mereka sebagai Menteri Besar Kedah dan Perlis. Jadi ada haknya, jangan hina lebih daripada itu. Malah saya berharap semangat sebegini yang ditunjukkan pembangkang. Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun berkata tindakan pembangkang yang mendakwa ditindas dan tidak diberikan sebarang faedah sebagaimana Ahli Parlimen Blok Kerajaan adalah tidak benar.
Katanya kalau cerita seolah tidak diberikan faedah, ditindas, saya nak jawab ini adalah tidak benar. Malah projek seperti Tebatan Banjir kita beri keutamaan yang lebih kepada Kelantan berbanding tempat lain. Ini kerana Kelantan paling terkesan berikutan musibah banjir. Perdana Menteri turut meminta blok pembangkang tidak lagi berangan-angan untuk merampas semua kerajaan sebagaimana yang sering dibangkitkan sebelum ini. Katanya setiap bulan pembangkang kata nak ambil alih kerajaan, tetapi tiap bulan juga ada saja ahli parlimen pembangkang yang keluar. Maknanya igawan untuk rampas tebuk atap ini hentikanlah dahulu. Saya tidak kata semua ahli parlimen pembangkang harus sokong kerajaan, tetapi yang berlaku kita kerajaan dikatakan menentang Islam. Kononnya kepimpinan Melayu Islam sudah tidak ada, sedangkan masa mereka perintah, harta Melayu disakau banyak. Bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng mendakwa bahawa Azmi Ali telah berbohong mengenai dakwaan bahawa dia menyalahgunakan kuasa dengan menggunakan lembaga hasil dalam negeri untuk mengenakan syarikat yang dikaitkan dengan MCA. Dalam jawapannya kepada pernyataan pembelaan Azmin terhadap saman fitnah pengurusi DAP itu, Lim melabelkannya sebagai penafian kosong. Katanya dakwaan pemimpin bersatu itu bahawa perkataan tidak membawa konotasi memfitnah sebenarnya adalah berniat jahat. Lim berkata ia sesuatu pembohongan oleh Azmin yang didakwa dibuat semasa ucapannya pada kempen pilihan raya umum ke-15 di Lunas Kedah pada 12 November tahun lepas. Katanya pelantik menafikan sekeras-kerasnya keseluruhan tomahan-tomahan liar dan palsu di dalam perenggan 33/A pembelaan lalu meletakkan defendant kepada pembuktian yang kukuh. Pernyataan-pernyataan yang menyinggung tersebut bukannya komen atau ulasan tetapi sebaliknya adalah fitnah semata-mata oleh defendant terhadap plaintiff. Pernyataan-pernyataan ini meliputi atau merangkumi dakwaan-dakwaan liar dan dusta belaka. Azmi sebelum ini mendakwa ucapannya adalah berdasarkan apa yang dikatakan Lim secara terbuka berhubung MCA menjadi saingan DAP, berhubung MCA adalah saingan DAP. Pada Ogos tahun ini, Lim memfailkan saman terhadap Azmin berhubung antara lain mengenai dakwaan bahawa lembaga hasil dalam negeri digunakan untuk mengajar syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan MCA. Azmin turut memberikan beberapa artikel untuk mengukuhkan justifikasi pembelaannya, antaranya laporan berita bertarikh 12 Oktober 2019. Ini adalah mengenai pertikaman lidah antara Lim dan Presiden MCA, Dwi Kassion di Parlimen. Ketika Menteri Kewangan itu berkata kerajaan akan menyalurkan dana RM60 juta kepada Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman milik MCA jika parti itu sanggup melepaskan hak miliknya terhadap institusi pengajian tinggi swasta tersebut. Ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad dari 2018 hingga 2020, Lim adalah Menteri Kewangan manakala Azmi merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Bekas Ketua Menteri patut menyokong kerajaan negeri dipilih rakyat sepenuhnya, kata Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow dalam sidang DOL. Katanya mereka patut berbuat demikian dengan menghormati semua keputusan, hala tuju dan corak pentadbiran demi kepentingan rakyat serta kedaulatan Pulau Pinang. Adun Padang Kota itu berkata, kerajaan negeri sentiasa terbuka menerima teguran dan kritikan mana-mana pihak melalui saluran betul serta rasmi. Katanya kritikan demikian dianggap semak dan imbang yang boleh memanfaatkan negeri dan menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Katanya, bagaimanapun sebarang usaha campur tangan yang mempengaruhi keputusan kerajaan negeri harus dielakkan kerana ianya akan merencatkan segala usaha dan perancangan kerajaan demi kebaikan rakyat di Pulau Pinang. Beliau menjawab soalan di Kailong Pakatan Harapan macam bubuk berhubung peranan dimainkan bekas Ketua Menteri demi kepentingan rakyat Pulau Pinang. Chow berkata kerajaan negeri tidak bercadang memberi keistimewaan tambahan kepada bekas Ketua Menteri selain pencen diterima mereka berdasarkan enakmen persaraat dan elau negeri. Katanya enakmen itu memastikan semua adun, termasuk yang memegang jawatan dalam kerajaan negeri layak mendapat pencen selepas bersara. Katanya setakat ini tiada cadangan melihat sebarang keistimewaan tambahan yang boleh dipertimbangkan untuk bekas Ketua Menteri. Menjawab soalan tambahan, Wong Wee Hang, Pakatan Harapan Pekalan Kota, Chow berkata kerajaan negeri tidak bercadang menyemak semula gaji RM14,000 yang diberikan kepada Ketua Menteri kerana kadar itu ditetapkan untuk 20 tahun menurut semakan terakhir 10 tahun lalu. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menggugurkan menteri tidak berprestasi dalam Jemaah Menteri. Katanya melantik Menteri Kewangan kedua yang cekap dari segi teknikal untuk memacu pembaharuan sukar penting bagi rombakan kabinet itu. Beliau mendapati Anwar gagal memisahkan jawatan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan, sesuatu yang dipertikaikannya tanpa jemu ketika menjadi pembangkang. Katanya Anwar perlu berhenti memfokuskan perincian dalam pelaksanaan. Beliau perlu memenangi sokongan majoriti masyarakat Melayu tanpa cuba menjadi lebih Islam daripada PAS. Pendek kata, Malaysia memerlukan kepimpinan kurang performatif tetapi prestasi lebih substantif. Jika gagal, bukan saja tiada sorakan tetapi tiada juga engkau. Bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, Anwar berkuasa berdasarkan gelombang jangkaan untuk reformasi tapi perubahan yang ditunggukan itu tidak kelihatan. Beliau memuji Anwar atas kemahirannya membentuk kerajaan termasuk bekerjasama dengan seteru lama UMNO dan mematahkan cubaan menggulingkannya. Tetapi katanya Anwar mulai hilang dari tarikannya kepada rakyat yang berdepan masalah kenaikan kos sara hidup. Beliau berkata prestasi ringgit paling teruk di rantau Asia tahun ini selepas Siet, manakala pertumbuhan keluaran dalam negara kasar menjadi sederhana akibat faktor luaran dan reformasi dalaman yang perlahan.
Khairi berkata walaupun Anwar mewarisi ekonomi sakit dan terpaksa berdepan kelebapan global di luar kawalannya, langkah populis untuk meraih undi seperti mengekalkan subsidi dan memasukkan pinjaman pelajar tidak berdaya maju. Katanya sebahagian besar kabinetnya tidak bersemangat dan prestasi buruk selama setahun memaksanya mengakui beliau perlu melakukan rombakan. Beliau mendapati Anwar menghabiskan masa ke atas konservatif Islam, membelakangkan reformasi dijanjikan, menangani kesan daripada pembahasan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi atas 47 pertuduhan rasuah. Katanya Anwar juga tidak memberikan peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang yang merupakan tuntutan utamanya ketika jadi pembangkang. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.